Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masih lagi kita akan membincangkan koleksi sains SPM kertas 2 siri 1. Dan pelajar akan diajar dengan teknik menjawab menggunakan skema SPM. Teknik yang mudah untuk pelajar mengingatinya. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan bab yang kelima, iaitu bab gerakan. Di sini pelajar boleh tengok bermacam-macam kenderaan yang digunakan oleh teknologi manusia pada zaman ini. Dan inilah yang kita pelajari, iaitu kenderaan yang bergerak di daratan, di lautan, dan juga di dalam laut, dan juga di udara, ataupun kemungkinan di angkasa lepas. Itu yang kita belajar dalam bab gerakan, ya. Untuk tingkatan pelajar tingkatan 5, bab yang kelima, gerakan. Dan anda sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Nur Afendi bin Mahidin, yang akan membantu pelajar untuk skor A di dalam SPM nanti, insya-Allah. Soalan yang pertama, kita melihat soalan SPM 2010. Soalan SPM 2010 yang melibatkan eksperimen sebuah gerakan sebuah troli di atas suatu landasan condong. Kita tengok sini. Jadi keputusan yang diperolehi ialah pita detik, panjang pita detik yang diperolehi ialah macam ni, sama saja panjang dia. Jadi ini ialah troli, jangka masa detik, dan pita detik di sini, ini panjang ni pita detik, dan diikat dengan pada troli ni. Dan ini adalah bekalan kuasa yang disambung kepada jangka masa detik, yang menggunakan bekalan kuasa arus ulang alik lah 50 Hz, diletakkan pada blok ni, pada blok kayu, menyebabkan jadi condong lah. Okay, soalan yang pertama ialah berdasarkan rajah 3.1 nyatakan jenis gerakan bagi troli itu. Okey, jenis gerakan, tengok troli kita tengok daripada graf ini. Okey. Jadi gerakannya adalah halaju seragam, jadi jenis gerakan ialah halaju seragam. Okey, untuk eksperimen ini murid itu mengulangi eksperimen dengan meningkatkan kecondongan landasan. Keputusan yang diperolehi seperti rajah 3.2. Okay, dia meningkatkan kecenderungan, maka kita tengok sini panjang pita detik semakin bertambahlah. Okay, apakah hubungan antara panjang pita detik dengan masa? Okay, soalan yang pertama, apakah hubungan antara? Okay, untuk menjawab soalan hubungan, pastikan pelajar menggunakan perkataan semakin, semakin. Perkataan semakin. Okay, soalan kedua, jawapannya ialah semakin panjang pita detik semakin bertambah masa. Boleh tengok sini. Ini mewakili masa. Graf masa yang ini adalah panjang pita detik. Okey, untuk soalan yang kedua, nyatakan jenis gerakan bagi troli itu. Kita tengok halaju bertambah, halaju bertambah. Tak masuk sini. Halaju bertambah. Okey, seterusnya ialah ramalkan panjang pita detik yang ke-6. Yang ke-6 ke sinilah. Okey, kalau tengok sini dia naik satu-satu, 4, 5, 6, 7, 8. Sini akan jadi 0.9. Okey, yang ini ialah halaju bertambah, sambung. Okey, untuk seterusnya soalan yang kedua, SPM 2013, 2013, seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Inersia diwakili oleh masa ayunan. Okay, jadi keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 4. Okey, menggunakan data jadual 4 ni, menggunakan data dalam jadual 4, lukis graf masa ayunan melawan jisim. Jadi kita tengoklah. Jadi untuk SPM sains, jadual ini telah disediakan, cuma pelajar hanya masukkan data di sini dan lukis graf aja. Jadi apa tu, tidak macam matematik lah. Semua nilai sini dah disediakan kepada pelajar dalam soalan tersebut. Okey, jadi untuk 105, jadi pelajar boleh tanda di sini. Okey, 5. Seterusnya untuk 200 ialah 10, 200 ialah 10. Okey, sini. Untuk 300 ialah 15. Sini, okey. Untuk 400 sini tidak dinilai, nilai tidak ada sini. Kita akan cari lepas ni. 500 ialah 25. Okey. Jadi inilah bentuk graf. Kita tengok sini graf garis lurus, kecenderungan dia sama dia. Okey, graf kita boleh garis di sini dengan menggunakan pembaris.
Kita boleh guna pembaris sebab kita tengok graf ini ialah garis lurus ya. Okey. Jadi di sini automatik lah kita boleh tahu 400 ni nilai dia berapa. Tengok 400 GSIM dia, maka ialah 20 20. Okey 20. Okay, untuk soalan seterusnya B, apakah hubungan antara GSIM dengan masa ayunan? Okey, saya telah maklum sebelum daripada ini perkataan hubungan, soalan hubungan pelajar mestilah menggunakan perkataan semakin. Jadi jawapannya ialah semakin bertambah GSIM, semakin bertambah masa ayunan. Kita tengok daripada graf tadi lah. Okey, seterusnya untuk graf tersebut kita dah jawab ini 400 gram tadi ya. 400 gram kita dah jawab tadi, jawapannya ialah 20 ya. Okey, seterusnya ramal masa ayunan. Okey, ramal masa ayunan. Jika kita buat lagi satu eksperimen satu lagi, 600, berapa jawapan dia? Ialah 30 minit ya. 30 minit. Okey, seterusnya kita tengok soalan SPM 2007. 2007 soalan yang ketiga ya. Rajah 4.1 dan rajah 4.2 kita akan tengok kemudian nanti. Menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pelanggaran antara troli yang berlainan GSIM dengan bongkah plastising. Kita tengok sini. Satu troli 1 kg, satu lagi troli 2 kg. Jadi troli ini dia akan melanggar plastising yang berada di hadapan ni. Okey. Yang ini sebelum pelanggaran ya. Jadi daya yang dikenakan adalah sama. Dia boleh ubah dimalarkan adalah sama dia akan kena sini. Jadi dua ni akan bergerak dan ini akan melanggar plastising dan menghasilkan, kita akan tengok ni, menghasilkan lekukan. Yang ini pun sama juga. Ini sebelum eksperimen ya. Okey, selepas pelanggaran, kedua-dua troli bergerak pada hal laju yang sama. Selepas kita kenakan daya yang sama pada dua troli, maka dua-dua itu bergerak. Okey, selepas pelanggaran, rajah 4.2, apa yang kita tengok sini ialah troli 1 kg ni, tengok dia punya pelanggaran kesan dia lebih dalam berbanding dengan 2 kg. Troli 2 kg ya. Okey, soalan yang A, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa maksud pemboleh ubah dimanipulasikan? Okay, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah pemboleh ubah yang sebelum eksperimen tadi. Sebelum eksperimen tadi ada dua keadaan yang tak sama, iaitu GSIM dia. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan ialah GSIM troli. Tengok ni, tak sama, 1 kg ni 2 kg. Sebelum eksperimen lagi tak sama dah pemboleh ubah tersebut. Okey, itu dia panggil pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun GSIM troli ya. Okey, yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ni ialah selepas pada eksperimen berlaku. Okey, bila berlaku pelanggaran, maka eksperimen berlaku. Okey, kalau kita tengok pelanggaran berlaku, kalau kita tengok sini apa yang berbeza ialah kedalaman lekukan. Okey, itu ialah dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kesannya atau kedalaman lekukan plastisine. Okey, soalan seterusnya B, apakah yang dapat anda perhatikan pada bongkah plastisine selepas pelanggaran? Okey, apakah yang dapat anda perhatikan pada bongkah plastisine selepas pelanggaran? Terhasilnya lekukan lah. Okey, sini soalan di sini soalan pemerhatian Pemerhatian ialah pelajar kena bandingkan. Kalau soalan pemerhatian, pelajar kena bandingkan antara soalan ini dengan soalan ini, yang mana lebih, apakah perbezaannya? Kalau kita tengok sini kedalaman lekukan ya. Jadi kita sini jawapannya ialah kedalaman lekukan bongkah plastisine troli Q yang 2 kg ni lebih dalam berbanding troli P. Okay, ini teknik menjawab soalan pemerhatian. Perhatikan, kena buat perbandingan. Okey, seterusnya soalan yang kedua B, nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian. Di sini pemerhatian di B1 ni. Okey, macam mana teknik untuk menjawab soalan inference? Inference ialah sebab berlakunya, kenapa yang ni berlaku kedalaman lekukan yang lebih dalam berbanding dengan 1 kg. Kenapa berlaku tersebut? Perkara tersebut. Okey, biasa jawapannya ialah dia kesannya ialah melibatkan sifat dia bukan kalau pemerhatian kita dapat tengok jadi kedalaman lekukan. Kalau inference dia biasa tak dapat tengok tak boleh tengok sebab dia lebih kepada sifat kepada keadaan tersebut. Okey, jawapannya ialah troli Q menghasilkan momentum. Okey, momentum yang lebih besar berbanding P. Sebab apa dia boleh menghasilkan momentum yang lebih besar? Sebab GSIM-nya lebih besar. Momentum bergantung kepada GSIM troli. Okey, soalan seterusnya, soalan C, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, macam mana teknik untuk menjawab soalan hipotesis? Ada dua tips mudah untuk belajar. Yang pertama,
kita boleh guna perkataan semakin. Tapi ada juga eksperimen yang tak boleh guna perkataan semakin. Pelajar boleh menggunakan perkataan jika maka. Jika maka. Kalau tengok pada eksperimen ini, dia boleh menggunakan perkataan semakin, ya. Perkataan semakin. Jadi di sini jawapannya ialah semakin bertambah jisim, semakin bertambah momentum. Itu kesan dia lah. Kita ambil sini pemboleh ubah dimanipulasikan di sini, dan kesannya ialah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu semakin bertambah jisim, semakin bertambah momentum. Okay, seterusnya kita melihat soalan yang keempat, itu soalan melibatkan SPM tahun 2011, ya. Dalam rajah 4.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pelanggaran sebuah troli dengan blok Q. Okay, blok Q ni. Selepas pelanggaran, blok Q disesarkan kepada kedudukan baru. Akan bergerak lah, disesarkan, ya. Akan bergerak sini. Eksperimen diulangi dengan menggunakan 2 buah troli. Kemudian kita akan tengok pula. Ini 4.1 menggunakan 1 troli saja dahulu. Okay, dalam eksperimen ni kita tengok troli ni, troli, bilangan satu troli, dia akan bergerak, dia akan melanggar blok Q ni. Jadi bila langgar, blok Q ni akan bergerak lah. Dia akan bergerak pada kedudukan baru. Sesarkan kedudukannya lah 3 cm, ya. Jadi ukur daripada sini. Kalau kita ambil daripada sini ukuran, maka di belakang ni. Kalau kita ambil sini, sinilah. Okay, bila kita ambil sini 3 cm, maka di sini. Okey. Jadi, satu troli 3 cm pergerakan kedudukan baru blok Q. Okey, sekarang 2 troli pula diletakkan di atas landasan yang diikat, akan bergerak, dia akan bergerak dan akan melanggar blok Q. Okey, apabila 2 troli melanggar blok Q, kita tengok apa perbezaan yang berlaku ialah pergerakan blok Q ni, yang di sasaran blok ni semakin bertambah. Tengok jauh, okey, sampai sini. Okay. Jadi keputusan yang diperolehi ialah kalau satu bilangan iaitu 3 cm, kalau 2 berapa, jadi sini kita pelajar kena ukur lah menggunakan pembaris. Sama macam tadi, pembaris tadi guna pembaris, ingat. Ambil dari sini, dah ukur sampai sini. Okay, berapa yang pelajar perolehi? Jadi sini kita dapat 6 cm lah, 6 cm, Okay, untuk soalan B, nyatakan satu pemerhatian tentang sasaran blok Q dalam rajah 4.1 dan rajah 4.2. Apa yang kita perhatikan tadi ialah kesan selepas pelanggaran, rajah 4.2 mempunyai jarak sasaran yang lebih jauh berbanding dengan 4.1. Okay, untuk soalan C, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ialah pemboleh ubah yang sama saja. Untuk 2 troli ataupun 1 troli yang kita lakukan pada rajah 4.1.2 tadi, yang sama saja, itu kecurunan landasan. Landasan ataupun jisim blok Q, yang dilanggar oleh troli tadi mesti sama. Okay, jisim blok Q ataupun daya yang dikenakan pada troli. Walaupun dia 1 ataupun 2, daya dikenakan sama je. Okey, ataupun ketiga-tiga jawapan dia. Tapi pelajar harus pilih 1 je lah. Tapi 3 jawapan ni betul belaka lah. Okey, yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Sebelum pada eksperimen, perkara yang kita tengok yang berbeza ialah bilangan troli. Dalam rajah 4.1 kita menggunakan 1 troli, tapi dalam rajah 4.2 kita menggunakan 2 troli. Jadi itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu bilangan troli. Okey, ramalkan kalau kita guna 3 troli sekaligus. Apa yang berlaku? Okey, bila kita menggunakan 3 sekali troli, bermakna sasaran blok Q semakin jauh lah. Kalau tadi, kalau 4.2 6 cm, yang ini akan sampai pada 9 cm. Semakin jauh dia punya sasaran blok Q tadi. Okay, untuk soalan SPM 2009, soalan yang kelima, eksperimen 4.1 menunjukkan berat suatu blok logam di udara. Okay, ini blok logam yang diikat pada neraca spring. Kegunaan neraca spring ialah untuk mengukur berat. Jadi bacaan yang diambil sini adalah 3.5 Newton. Okay, dengan ketumpatan air ialah 1 gram per sentimeter padu. Okay, ketumpatan air. Okay, apabila dimasukkan ke dalam neraca, blok logam tadi dimasukkan dalam air, maka bacaan kita tengok sini dah berkurangan, iaitu 3.0 Newton. Bacaan neraca spring ialah 3.0 Newton apabila dimasukkan ke dalam air. Okey,
Okey, soalan yang pertama, berdasarkan rajah 41 dan rajah 4.2, okay, nyatakan satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen itu. Okey, jadi untuk menjawab soalan pemerhatian, pelajar ingat tips iaitu kena bandingkan. Okey, bandingkan di antara rajah 41 dan 4.2. Okey, berat blok logam berkurangan apabila berada di dalam air. Okay, kita tengok bacaan neraca spring tadi berkurangan ya. Jadi itu menunjukkan bahawa berat blok logam berkurangan apabila berada di dalam air. Ataupun juga kita boleh buat sini bacaan neraca spring berkurangan apabila apabila blok logam berada di dalam air pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, seterusnya ialah soalan kedua, nyatakan satu inference. Okey, inference ialah sifat ya. Okey, kenapa jadi berlaku demikian? Ialah kerana daya apungan ya. Okey, daya apungan yang berada dalam air itu telah menolak ke atas blok logam tersebut. Maka daya apungan tu dia telah menolak, dia menyebabkan beratnya berkurangan, iaitu berkurangan 0.5. Jadi 3 Newton lah tadi. Okey, seterusnya B, nyatakan pembalik ubah yang dimalahkan dalam eksperimen ini. Okey, pembalik ubah yang kita tengok tadi sama nilainya ialah ketepatan air ataupun jisim blok tu sendiri. Yang pertama mungkin juga jisim blok adalah sama walaupun berat diulah tadi kita guna tadi adalah sama. Okey, jadi inilah dia panggil pembalik ubah dimalarkan ataupun ketepatan air. Ketepatan air sama je sebab kita guna yang di udara. Okey, ini jawapannya. Eksperimen seterusnya, soalan eksperimen ini diulangi dengan menggunakan air laut ya. Air laut yang terakhir kita tengok darjah 4.3. Sini air laut ya. Okey, apabila blok logam ini dimasuk ke dalam air laut yang berketumpatan 1.1 ya, berbeza. Tak ada 1.0, yang ini 1.1. Maka bacaan ni kita tengok sini berdasarkan kepada C ya, berdasarkan rajah 4.3, apakah bacaan pada neraca spring? Kita tengok skala di sini, kita tengok dulu yang ni 2, yang ni 3. Bermakna skalanya berada di sini 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0. Oleh kerana bacaan di sini, maka 2.2, 2.4 bacaan dia. Bacaan Newton Seterusnya, ramalkan bacaan neraca spring jika blok logam itu dimasukkan ke dalam cecair yang ketumpatannya lebih tinggi daripada ketumpatan air laut. Kemungkinan 1.3, 1.5, kemungkinan lah. Jadi apa yang berlaku kepada bacaan neraca spring ni? Okey, kalau kita tengok tadi, bacaan neraca spring semakin berkurangan. Kalau tadi 2.4, kemungkinan 2.2, mungkin 2.0. Kenapa? Kerana air laut punya air tadi yang D ni punya ketepatan yang lebih tinggi. Jika air tersebut mempunyai ketepatan yang lebih tinggi, maka bacaan neraca spring akan semakin berkurang. Seterusnya soalan SPM 2010, soalan yang ketujuh. Okey, yang ini melibatkan eksperimen untuk mengkaji prinsip Bernoulli ya. Darjah 4 di mana air pipe akan dimasukkan di sini dan dengan bekas kita tengok sini bekas yang tidak sama bentuk dia. Yang ni lebih besar pengaliran air, yang ni lebih sempit ya, lebih kecil, lebih sempit. Yang ni kembali ke bentuk lebih besar Okey, sini kita tengok perbezaan aras air yang berbeza. Okey, bila air pipe masuk di sini, maka apabila dia masuk tempat yang kecil, luas, maka halajunya akan bertambah. Sebab tempatnya sempit, maka halajunya akan bertambah. Jadi bila dia keluar balik, halajunya akan perlahan lah. Okey, konsepnya ialah halaju apabila halaju air pipe sini bertambah, maka aras air kita tengok sini tinggi ya. Aras air ini adalah mewakili tekanan. Bermakna tekanannya adalah tinggi. Bermakna apabila halajunya perlahan, sebab air perlahan sini. Sebab kenapa air pipe perlahan? Sebab luasnya besar Maka air pipe perlahan, kalau lajuannya rendah, maka tekanan tinggi ataupun aras air tinggi. Apabila di kawasan Q ni, dari kawasan P ni kawasan Q, okey, halajunya bertambah. Okey, bila air itu halaju bertambah, maka kita tengok sini aras air rendah. Aras air mewakili tekanan tekanan pun rendah. Halaju tinggi, maka tekanan rendah. Okay, bila dia keluar sini, kembali semula kepada permukaan luas macam ni, maka dia akan berkurang lah. Tapi dia masih lagi lebih laju daripada yang sini. Sebab tu kita tengok dia punya aras airnya lebih rendah daripada yang ni. Ini paling tinggi Ini paling, yang ni yang kedua lah. Okey, di R ni. Jadi tekanan dia kat sini Okey, soalan pertama, nyatakan satu pemerhatian tentang paras air dalam rajah 4.
Okey, paras I di Q paling rendah berbanding P dan R. Paras I di Q paling rendah berbanding dengan P dengan R. Okay, ini soalan pemerhatian yang telah kita bincang. Soalan pemerhatian mesti dibandingkan. Okay, seterusnya yang kedua, nyatakan inferen yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian dalam soalan ni. Okay, kenapa dia jadi aras I itu berbeza. Okay, paras I yang rendah disebabkan halaju ataupun tekanan I yang tinggi. Sebab dia rendah ni, dia rendah ni sebab halaju I tinggi ataupun tekanannya yang tekanan I yang rendah. Sebenarnya tekanan I yang rendah ni silap. Tekanan I yang rendah. Okey. Okey, pembetulan sini tekanan I yang rendah. Okey, soalan B, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. Pemboleh bergerak balasnya ialah tekanan air, Seterusnya C, berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli. Okay, kita jumpa perkataan soalan agak berbeza, itu definisi secara operasi. Bagaimanakah teknik untuk menjawab soalan definisi secara operasi? Pelajar boleh ulangi kembali perkataan prinsip Bernoulli ialah prinsip Bernoulli ialah prinsip yang menunjukkan paras I yang kita dapat tengok ini berbeza. Definisi secara operasi dia menggunakan pemboleh ubah bergerak balas yang dapat ditengok, yang dapat dilihat. Operasi maksudnya yang dapat dilihat Okay, yang kita dapat lihat di sini adalah paras I tadi Jadi prinsip Bernoulli ialah prinsip yang menunjukkan paras I yang tinggi mempunyai tekanan yang rendah. Sifat yang sama Kalau paras I itu rendah, maka tekanan yang rendah. Okay, itu ialah ditunjukkan dalam prinsip Bernoulli dan eksperimen tadi. Okey, seterusnya tandakan tik pada petak yang disediakan bagi menunjukkan radas yang menggunakan prinsip Bernoulli. Okey, jadi jawapannya ialah penunung Bunsen yang lain itu dia menggunakan spring je yang ini menggunakan prinsip Bernoulli. Seterusnya SPM 2006 soalan yang ke-8. Tulis nama lejang M dan lejang N di dalam ruang bergaris yang disediakan dalam merajah 9. Okey, lejang M ni ialah lejang masukan ataupun ada juga yang boleh juga digunakan sebagai nama lejang aruhan. Lejang aruhan ataupun lejang masukan. Okey, yang ni lejang exhaust lejang exhaust yang akhir sekali. Okey. Soalan B, namakan struktur berlabel L dalam rajah 9. Jawapannya ialah pemancit sebab dia menggunakan enjin 4 lejang diesel. Yang kedua, apakah fungsi struktur berlabel L? Okey, fungsinya ialah untuk menyembur diesel ke dalam silinder. Sebab dalam 4 lejang tu terdapat pemancit tersebut yang berlabel L tu. Seterusnya C, tandakan tik di dalam kotak yang disediakan bagi rajah 9 untuk menunjukkan di mana pembakaran diesel berlaku. Okay, pembakaran berlaku di lejang kuasa, lejang kuasa. Jadi pelajar kena tik lah di bahagian lejang kuasa tadi. Okey, seterusnya D, nyatakan satu perbezaan antara enjin diesel dan rajah 9 dengan enjin petro 4 lejang. Okey, perbezaan dia ada banyak lah. Antaranya ialah enjin diesel menghasilkan asap yang lebih banyak berbanding enjin petro. Enjin diesel ni banyak mengeluarkan asap. Sebab tu enjin diesel ni digunakan oleh kenderaan berat. Kalau enjin petro untuk kenderaan ringan seperti kereta. Itu perbezaan juga. Termasuk juga enjin diesel ni dia menggunakan pemancit. Kalau petro dia menggunakan palang pencucuh. Dan berapa lagi lah perbezaan dia. Allah. Alhamdulillah, pelajar-pelajar kita telah berjaya menghabiskan siri yang pertama ini berkenaan dengan tajuk bab gerakan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang kedua nanti insyaAllah. Jadi pelajar pastikan pelajar memahami dan mengingati teknik untuk menjawab soalan kertas 2. Dia ada teknik yang telah diajar tadi supaya pelajar dapat membantu dalam SPM nanti insyaAllah.